Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi-pagi Ahad ni kan. So sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ucapkan selamat berhujung minggu dululah. Okey, siapa yang tengah follow saya punya live pada pagi ni, cuba komen sikit. Salam hujung minggu. Okey? Ah, ah, Okey, so 2 hari lepas saya dah share berkenaan dengan 5 tiang impian kewangan. Daripada 5 tiang impian kewangan tu, saya baru sempat share berkenaan dengan 2, iaitu satu, yang pertama, cipta pendapatan. So saya recap sikit. Cipta pendapatan. Cipta pendapatan ni sama, maksudnya kita kena cipta pendapatan yang aktif dan juga cipta pendapatan yang pasif. Okey, so lepas daripada kita cipta pendapatan, kita kena tahu macam mana kita nak uruskan pendapatan tersebut. Sebab kalau kita tak tahu macam mana nak urus pendapatan tu, so maknanya kita ada masalah. Sebab kita punya pendapatan tak terurus lah kiranya. Okay. So hari ni saya nak sambung saya punya sesi sharing saya. Maknanya lepas dah, sebab saya share sepatutnya ada 5, saya baru share 2. Cipta, urus. Okay. So yang ketiga pada pagi ni adalah saya nak share berkenaan dengan lindungi harta. Lindungi harta. Maknanya sekarang ni, lepas kita dah cipta pendapatan, kita dah urus pendapatan, sekarang ni kita masuk dalam satu bab yang baru, iaitu lindungi harta. Lindungi harta ni maknanya kita kena melindungi apa jua harta yang kita dah ada. Contoh saya ambil, kita ada rumah. So bila kita ada rumah, kita kena melindungi rumah tersebut. Macam mana kita nak lindungi rumah tersebut? Dengan kita ambil perlindungan takaful. Sebab biasanya housing loan ataupun house financing, memang dia akan datang sekali dengan takaful ataupun kita panggil dia MRTT. Okey, itu satu. Tapi itu sebabkan kita ambil house financing daripada bank. So maknanya memang nak tak nak dia akan ada lah dia punya takaful tu. Tapi sekarang ni macam mana kita nak lindungi harta yang lebih bermakna, yang lebih bernilai, yang tak ternilai bagi hidup kita. You all faham ke faham? Harta yang tak ternilai ni. Siapa harta tak ternilai ni? Keluarga, insan tersayang, isteri, anak-anak, ibu bapa, keluarga kita sendiri. So itu harta yang tak ternilai. Tapi you all kena lindungi harta-harta tersebut. Sebab apa? Kita tak kisah sama ada lelaki atau perempuan, so sama-sama kita kena lindungi harta tersebut. So benda ni, melindungi harta ni benda yang agak penting. Tapi tak ramai orang yang ambil berat berkenaan dengan isu lindungi harta. Sebab apa? Dia rasa macam tak perlulah, terbeban lah nak ambil lindungi harta ni. So apa yang saya maksudkan dengan lindungi harta ni adalah berkenaan dengan dia ambil perlindungan takaful. Perlindungan takaful ni kena faham. Ada perlindungan takaful yang the life takaful, ada yang general takaful. So benda ni nampak macam biasa, tapi dia sangat-sangat penting. Sebab apa? Saya ambil contoh paling mudah lah. Saya tak nak ambil takaful yang melibatkan dengan medical card dan sebagainya. Saya just share berkenaan dengan general takaful. Contohnya general takaful ni dia cover sekiranya kita meninggal, ataupun sekiranya kita mengalami cacat kekal, ataupun kita mengalami sakit-sakit kritikal. So you all tahu ke sakit kritikal ni ada berapa jenis? So ramai orang tak tahu. So tak apa, nanti saya akan share pula berkenaan dengan sakit-sakit kritikal. Apa yang sakit kritikal yang pihak takaful ataupun pihak insurans ni dia cover kita punya masuk dalam takaful kita. Okay, so saya tak nak pergi jauh berkenaan dengan lindungi harta ni. Sebab apa, nanti ramai orang ingat macam saya jual takaful pula. Okay, so tapi maknanya sekarang ni lindungi harta kita ni, salah satu cara adalah dengan kita mengambil takaful, perlindungan takaful. Okey, so kalau tak ada perlindungan takaful ni, menyebabkan mungkin kita tak dapat nak contoh, saya ambil contoh macam ni lah. Katakanlah you all pergi kerja macam biasa, you pendapatan aktif. Okey, so maksudnya bila you pergi kerja, you dapat income. Bila you tak pergi kerja, you tak dapat income. So maknanya sekarang ni you adalah di dalam kawasan pendapatan aktif. So bila you pergi kerja, satu hari you pergi kerja, tiba-tiba tiba-tiba anda terlibat dalam kemalangan. So daripada kemalangan tersebut menyebabkan anda telah mengalami cacat kekal. So bila mengalami cacat kekal, secara automatiknya biasanya syarikat dah tak akan ambil you bekerja lagi.
Sebab you dah tak boleh nak buat kerja harian yang macam mana biasa you buat. Terutama kerja yang melibatkan memang kena pakai tenaga, memang kena guna kaki dan tangan. Lain lah kalau kerja UI memang guna fikiran je, bagi tahu je. So memang tak ada masalah. Betul? So kalau so katakanlah you mengalami cacat kekal. So bila mengalami cacat kekal, you dah tak boleh bekerja. So pada waktu itu keluarga you dah terputus pendapatan, sebab you dah tak ada pendapatan aktif. So apa yang akan berlaku pada keluarga you pada waktu tu? Apa yang akan berlaku dengan pendapatan you pada waktu tu? Macam mana dengan rumah? Macam mana dengan kereta? Macam mana dengan anak-anak nak sambung belajar? Macam mana dengan yuran-yuran persekolahan? Macam mana you nak macam mana you nak tampung keluarga you? So ini antara salah satu benda yang orang tak nampak macam benda tu terbeban. Tapi bila benda nak jadi, kita tak tahu. So ini benda yang paling penting dalam 5 tiang impian kewangan. Sebab dia salah satu adalah takaful. Okay, so kalau faham, cuba share sikit. Cuba saya nak you all, siapa yang tengah follow saya punya live pada pagi ni, tolong saya nak you all share pada kawan-kawan you all, supaya nanti dia orang tak tertinggal. So dia orang dah tengok 5 tiang impian. Yang episod pertama yang saya kongsikan 2 perkara. So pada pagi ni saya nak kongsi lagi. Saya nak sambung kongsi lagi. Tengok setakat mana yang saya boleh pergi. Okay, so sebab semua ada 5 tiang aja. So saya dah cover yang ketiga. So yang sekarang adalah yang keempat. So yang keempat ni adalah melibatkan kita kena buat laburkan harta. Pelaburan hartanah, bukan pelaburan hartanah. Kita kena laburkan harta. Laburkan harta ni maksudnya kita kena sediakan instrumen-instrumen pelaburan. So dia ada a few instrumen yang melibatkan pelaburan ni. So antara yang pertama, you kena laburkan duit you. Kalau paling-paling penting sekali, you kena laburkan duit you all pada tempat yang bukanlah satu bakul yang sama. So sekarang ni macam ibaratnya macam ni lah. You all beli telur, you letak telur dalam satu bakul yang sama. Kalau bakul tu jatuh, so habislah telur tu semua. So dalam konsep pelaburan juga benda yang sama. Di mana kalau you letak semua duit you dalam satu bakul yang sama, dalam satu tempat yang sama, so kalau tempat tu lebur, so maksudnya duit tu pun akan habis terlebur. Faham ke faham? Okay, so maknanya sekarang ni instrumen pelaburan untuk melaburkan duit-duit you all semua, maksudnya you kena ada pelaburan hartanah, you kena ada pelaburan dari segi duit sendiri, dari segi FD, fixed deposit, you kena ada pelaburan ASB, tabung haji, and then you kena ada pelaburan saham, kena ada pelaburan emas. Sebab kalau you all tengok balik, harga emas dia meningkat, menurun dan meningkat. Sekarang compare sekarang dengan tahun lepas dengan tahun ini, harga emas dah semakin meningkat dan dia macam tak berapa nak turun sangat. Okay, so dalam instrumen pelaburan ni pun banyak sebenarnya yang benda-benda penting. Tapi yang paling penting yang saya nak tekankan kat sini, jangan laburkan satu tempat. Semua you punya duit, semua you punya harta kepada satu tempat. Maksudnya you kena banyak tempat. Daripada pelaburan ni, barulah you akan mencipta pendapatan pasif. Okay, so last but not least, berkenaan dengan kita kena buat adalah pengagihan harta. Pengagihan harta. So bila you dah cipta pendapatan, you dah urus pendapatan, you dah lindungi pendapatan, you dah laburkan pendapatan you, so yang kelima nak tak nak you kena agihkan pendapatan you, you kena agihkan harta you. Maknanya sekarang ni once kita tak nak ambil benda yang negatif, tapi nak tak nak kita kena fikir. Sebab sampai bila kita tak tahu bila kita akan terus hidup. Okay, so maknanya sekarang ni mungkin bila-bila masa saja kita punya nyawa akan ditarik. So benda yang paling penting sekali, kita kena agihkan harta kita kepada ahli keluarga kita. Sebab kalau kita tak agihkan harta tersebut, kebarangkalian akan berlaku pergaduhan di antara anak-anak, pergaduhan di antara isteri. Kalau isteri ramai, isteri lah kan. Tapi dalam dunia realiti sekarang ada juga pergaduhan di antara ibu bapa mentua dengan isteri. So benda ni kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak nak dia orang bergaduh. So why not kalau you all semua agihkan harta tu. Maksudnya kita dah sedia untuk mengagihkan harta pusaka.
So cara pengagihan harta pusaka ni, dia salah satu cara adalah kita buat hibah. Yang kedua, kita boleh buat wasiat. Tapi yang paling penting sekali, kita kena buat bila kita dah ada harta, pasti kita ada hutang. So bila kita ada hutang, so kita kena make sure daripada total harta yang kita tinggalkan kepada ahli keluarga kita, kita kena pastikan semua hutang kita dilangsaikan dahulu, barulah dibahagi-bahagi kepada ahli keluarga yang terlibat. So benda-benda yang paling penting sekali adalah kena lunaskan hutang. Kemudian daripada bila kita dah lunaskan hutang tersebut, daripada harta pusaka yang kita tinggalkan, at least mungkin kita dah boleh tulis dalam wasiat tu, nak hadiahkan ataupun nak beri amal jariah kepada rumah-rumah anak yatim, ataupun untuk pembinaan masjid, ataupun untuk apa jua amal jariah untuk sedekah yang you all boleh bagi. Okay, so lebih daripada itu, barulah you bahagikan kepada ahli keluarga supaya mereka tak bergaduh. Sebab benda yang paling penting sekali adalah bila kita meninggal, kita tak nak ahli keluarga kita bergaduh disebabkan harta yang kita tinggalkan. Okay, faham ke faham? Okay, bagi saya sekarang ni pengurusan duit tu sangat-sangat penting. So sebelum saya mengakhiri saya punya sesi live pada pagi ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan tip pelaburan. Yang pertama, laburkan wang di tempat yang kita selalu dengar orang melabur. Maksudnya sekarang ni, kalau you tak pernah dengar tempat orang tu melabur, tiba-tiba you nak pergi labur duit kat situ, something wrong somewhere. Contoh saya ambil mudah je lah, benda makan. You tak pernah dengar orang, you tak pernah tengok, you tengok kedai tu orang tak ramai. Lepas tu you tak pernah dengar pun orang makan kat kedai tu, tak pernah jadi macam viral lah. So you pergi makan kat situ, so you pun rasa macam tak okay. Mungkin ada something wrong, mungkin makanan dia tak sedap, mungkin presentation dia tak cantik. Okay, so pelaburan pun sama juga. Kalau you tak pernah dengar orang melabur kat tempat tu, tiba-tiba you pergi melabur kat tempat tu, memang satu risiko berat. Lepas tu you kena kaji risiko setiap tempat pelaburan yang kita pilih. Paling mudah sekali, you jumpa financial planner, you jumpa financial consultant, dia dah siap kaji untuk you all. So you all tak payah nak kaji lagi. So you follow je apa yang dia advise. Cuma you boleh tanya dengan lebih mendalam, so dia boleh explain pada you all. Macam tadi saya cakap, yang ketiga, jangan laburkan harta you all semua di dalam satu bakul yang sama. So banyakkan bakul, supaya kalau satu bakul jatuh, you masih ada lagi 5-6 bakul yang support you punya financing. Dan yang keempat, bahagikan risiko kepada beberapa tempat pelaburan. Okay, so maknanya benda yang sama juga macam yang tadi. Sebab kita jangan laburkan pada satu tempat, kita bahagikan risiko pelaburan tadi tu. Maknanya kita buat pelaburan hartanah, kita buat pelaburan emas, kita buat pelaburan saham, kita buat pelaburan unit trust, kita buat pelaburan ASB, tabung haji. Sebab benda-benda ni semua dia risiko dia berlainan. Sebab kalau kita faham sendiri, kalau pelaburan ASB, benda tu bila kita laburkan pelaburan dalam pelaburan ASB yang mana amanah saham yang tetap, ataupun ada satu yang amanah saham berubah-ubah. So benda tu memang, kalau yang tetap memang kita dah tahu dah. Kalau kita letak RM1, kita akan ambil balik RM1. Tapi selalunya kita letak RM1, kita dapat lebih lah. Sebab saham, pelaburan. Okay, so kalau beli emas, kalau konsep emas, mungkin masa kita beli harga dia 1 gram RM180. Tapi kita simpan. Okay, simpan 2-3 tahun, 5-6 tahun. So emas tu makin lama makin meningkat. Harga emas makin lama makin meningkat. Okay, so itu pelaburan emas. Tapi paling ramai orang suka, salah satu lagi adalah pelaburan hartanah. Sebab pelaburan hartanah ni, pelaburan hartanah bukanlah kita tunggu baru kita beli. Sebenarnya kita beli dan tunggu. Okay, faham ke faham? Yang paling penting dalam pelaburan hartanah bukanlah kita tunggu dan beli. Sebenarnya kita beli dan tunggu. Sebab bila kita beli, pada waktu tu mungkin harga rumah tu baru dalam 200,000. Tapi lepas pada kita dah beli, kawasan tu dah siap, kawasan tu dah membangun. So banyak lagi benda-benda lain yang dah siap fasiliti dekat situ, sepertinya terminal bas, shopping komplek, highway dan sebagainya. Lepas 5-6 tahun, pelaburan tadi tu dah meningkat berkali-kali ganda. Okay, so sebelum saya akhiri saya punya sesi live pada pagi ni, saya minta you all share saya punya live pada pagi ni pada kawan-kawan you all. Tag nama kawan-kawan you all yang mana sekarang tengah struggle. Macam mana nak uruskan pendapatan, macam mana nak bahagi-bahagikan pendapatan dia. Okay, so supaya nanti sama-sama kita share manfaat pada pagi ni, supaya lebih ramai yang dapat ilmu, lebih ramai yang dapat maksud saya
dapat share ilmu, dapat juga strukturkan balik kewangan dia. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.